Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan lagi tajuk pada minggu lepas, iaitu jiran sepakat membawa berkat. Okey, sekarang kita lihat objektif pelajaran kita pada hari ini, iaitu yang pertama, mengaplikasi adab berjiran yang menepati syarak. Yang kedua, menganalisis kepentingan adab berjiran yang menepati syarak. Yang ketiga, merumus adab berjiran yang menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, memelihara adab berjiran dengan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Pada minggu lepas kita telah mempelajari pengertian jiran. Okey, kita lihat maksud jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang dan disebut juga tetangga. Menurut Ali Ibn Talha daripada Ibn Abbas, jiran membawa pengertian hubungan kekeluargaan atau pertalian darah. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud 40 buah rumah tetap sebagai jiran tetangga. Ini menunjukkan bahawa walaupun jarak daripada rumah seseorang diselangi 40 buah rumah, kiri kanan, atas bawah, depan belakang, tetap dikira sebagai jiran. Sebagai seorang Muslim, kita wajib beradab dengan jiran tanpa mengira agama dan bangsa. Bahkan apabila kita menyakiti hati jiran-jiran kita, hukumnya haram dan berdosa. Pada minggu lepas juga kita telah melihat hak-hak jiran. Okey, kita lihat perbuatan. Yang pertama, kita sebagai seorang Muslim hendaklah menghormati adat, budaya dan agama masing-masing. Yang kedua, tidak menyakiti jiran. Yang ketiga, kita hendaklah menziarahi jiran ketika mereka sakit. Seterusnya yang keempat, memberikan pertolongan jika jiran kita memerlukan. Yang kelima, melebihkan sedikit masakan dan memberikan kepada jiran. Yang keenam, tidak mengganggu ketenteraman jiran. Yang ketujuh, saling memaafkan kesalahan dan bertolak ansur. Hak-hak jiran melalui percakapan pula ialah yang pertama, memberikan nasihat sekiranya perlu. Yang kedua, hendaklah mengucapkan tahniah atas kejayaan jiran. Dan yang ketiga, menjaga pertuturan. Sekarang kita lihat yang terakhir, hak-hak jiran melalui emosi, iaitu yang pertama, berprasangka baik dengan jiran. Dan yang kedua, bersimpati apabila jiran ditimpa kemalangan ataupun musibah. Murid-murid semua boleh buka muka surat 176. Kita akan lihat mencontohi kehidupan berjiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, berbuat baik dengan jiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berbuat baik dengan jirannya dan tidak pernah menyakiti mereka walaupun jiran baginda seorang Yahudi. Yang kedua, Nabi seorang yang peka dengan kebajikan jiran baginda. Yang pertama, apabila memasak makanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita memberikan sedikit makanan kepada jiran, terutamanya apabila berlaku kematian dan musibah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang kita membiarkan jiran berada dalam kelaparan sedangkan kita kekenyangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang menghargai jirannya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan agar kita kerap memberikan hadiah kepada jiran dan mendahulukan jiran yang berdekatan. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegah kita meremehkan pemberian jiran walaupun pemberian itu kurang bernilai. Okey, baiklah murid-murid, kita lihat pada muka surat 177. Kepentingan adab berjiran. Yang pertama, mengenai individu, iaitu akan mendapat pahala dan keredaan Allah. Seterusnya, menjamin ketenangan emosi.
Sekarang kita lihat aspek masyarakat pula, iaitu yang pertama, kerja yang berat akan menjadi ringan. Hidup damai dan harmoni. Yang ketiga, gejala negatif dapat dibentras. Dan yang keempat, memupuk silaturahim. Dan yang terakhir, negara pula, negara akan maju dan menarik kedatangan pelancong. Dan yang terakhir, ekonomi negara bertambah baik. Sekarang kita lihat tazkirah yang ada dalam buku masing-masing. Okey, kita baca sama-sama. Jiran, cermin diri kita. Sekiranya jiran sering menyebut kebaikan kita, maka kita tergolong dalam golongan orang yang baik. Tetapi jika sebaliknya, maka berhati-hatilah dengan sikap kita. Yang terakhir, jiran ialah orang yang mendiami rumah di sekeliling kita. Berbuat baik dengan jiran mendatangkan pelbagai kebaikan kepada kita. Islam sangat menganjurkan berbuat baik sesama jiran. Nabi Muhammad SAW mengajar manusia untuk saling melengkapi antara satu sama lain. Ini merupakan ajaran Islam, ajaran yang terbaik dalam aspek kehidupan. Alhamdulillah telah selesai sesi pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.